Tak ada satu penganut agama pun di depan berbandingkan dengan yang lain. Tak ada satu agama pun yang di-reject oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada agama bikinan manusia atau agama wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tuan, Islam sama dengan agama lain. Islam sama dengan Hinduism, Islam sama dengan Buddhism, bikinan manusia. Bayang, itu pegangan dia. Itu namanya religious pluralism. Saudara-saudara, complicated. Dan orang yang pegang Ismail Minah jelas-jelas siapa yang memegang pahaman pluralisme agama, pahaman yang nama Islam liberal. Apa dia kata? Syirik. Without hesitation, tuan-tuan, 3-4 kali dalam bukunya, syirik. Macam mana orang yang masuk dalam kumpulan syirik boleh bagi kuliah maghrib di semenyih tadi? Itu satu. Macam mana nak bagi kuliah maghrib, tuan-tuan Puan? Tuan-tuan buka dalam website, buka dalam portal, buka dalam blog, tuan-tuan buka muka pertama dalam wall, muka pertama tu dah masuk gambar-gambar perempuan. Punya banyak perempuan. Perempuan Eropah ada, perempuan Timur Tengah ada, Timur Jauh ada, perempuan Timur Selatan ada. Tuan-tuan tak yang mata apa? Yang mata bulat ada, yang mata biru ada. Yang mata tak nampak. Mata pun ada. Yang China dog tu yang tak nampak. Ada. Ni tuan-tuan nak rambut apa? Rambut hitam ada, rambut perang ada. Dia cat rambut hijau ada, rambut merah ada. Tak berambut pun ada. Tak pernah dinafikan. Orang ni dikaitkan dengan dia. Sejak tahun 1992 sampai sekarang tak pernah dinafikan. Apalagi diminta untuk disebut oleh Datuk Azami tadi, untuk sumpah laknat. Datuk SK sumpah laknat, Saiful Bahri sumpah laknat, Perdana Menteri pasal Atatürk sumpah laknat. Dia tak sumpah laknat, Azmi tak sumpah laknat. Macam mana? Kes dia dengan Saiful Bahri, kes dia dengan Azizan, kes dia dengan Dr. Anis, kes dia dengan Sukma. Allah, tuan-tuan, punya banyak saya di senarai, tuan-tuan. Setakat yang saya dapat senaraikan ada 16 orang laki-laki. Bayang, tuan-tuan, dia tak pernah nafikan. Dan telah wujud dalam mahkamah, daripada mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan, mahkamah rayuan, tuan-tuan. Hakim-hakim menyebut dengan terang, yes, dia kata liwat berlaku. Kedua-duanya, hakim mahkamah tinggi, hakim mahkamah persekutuan, yes, liwat telah berlaku antara dia dengan orang yang diliwat. Macam mana? Macam mana dia bagi kuliah maghrib? Macam mana dia bagi kuliah maghrib? Hubungan dia dengan isteri orang kuat dia, orang kuat nombor 1 dia. Sebut orang tu. Saudara bersepupu dengan dia ke? Hubungan dia, tuan-tuan, daripada tahun 1992, 1993, 6 tahun, tuan-tuan, sampai 1998, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Nala Karupan kata saya bawa, boleh katakan setiap hari Rabu saya bawa dia naik kereta saya WBV 37 Daimler. Dia bawa kereta, tengok dalam mirror, tengok dalam mirror belakang. Dia kata mereka naik satu kereta daripada Bangsa shopping complex tu nak pergi Tivoli Villa, naik aja dah mereka lakukan sebahagian daripada ini. Nampak daripada itu. Bayang, saya termasuk, dikata saya minta maaf dulu kan, termasuk dalam bulan Ramadan. Termasuk, tuan-tuan, waktu dia sudah melahirkan anak berumur 3 bulan. Anak 3 bulan itu dibawa. Betul. Yang Nala Karupan ini menjadi babysitter kepada anak 3 bulan. Dan anak 3 bulan inilah anak yang tak dapat ditentukan sehingga hari ini nasab keturunannya. Siapa dia biological fathernya? Tak maaf saya sebut ni, tuan-tuan. Tetapi it's all there. It's all there dalam statement of defense daripada Nala Karupan. Kerana Anwar saman dia 100 juta. Apa Nala Karupan kata? Bukan 100 juta, kau saman aku 500 juta, half a billion, tuan. Saman aku half a billion, aku akan londihkan seluruhnya di depan hakim di mahkamah. Aku ada videonya, aku ada gambarnya. Bayang, orang ni bagi kuliah maghrib. Orang ni bagi kuliah maghrib. Muncullah setengah jam dia, lepas tu lagi.
Soalan saya ialah, macam mana teman PAS? Teman PAS tahu benda ni. Macam mana teman PAS lantik dia jadi Perdana Menteri? Macam mana teman-teman PAS boleh turut bersekongkol dengan dia? Bayang, orang ini juga, tuan-tuan, orang ini juga di antaranya menolak mentah-mentah, sebagaimana saya dipahamkan bacaan saya, conclusion yang saya buat, DEB. DEB itu dasar ekonomi baru. Ada 3 perkara: susun lapis masyarakat, yang kedua ialah, tuan-tuan, memajukan orang Melayu dalam lapangan pembangunan ekonomi. Dia tak setuju. Pasal DEB tak setuju, pasal itu dia tak setuju. Akhirnya PAS pun tak setuju. Macam mana? Macam mana Hasan Ali nak jadi exco? 4 tahun jadi exco. Macam mana saya nak genggam perasaan saya ni? Saya jadi exco agama di Selangor ni, tuan-tuan. Tak ada apa. Macam dia kata, no way tadi. On religion, no way. On Melayu, no way. On Raja, no way. Exactly. I felt all the no way during my tenure sebagai ahli exco kanan kerajaan Islam selama 4 tahun. Saya nak buat arak, tuan-tuan bayangkan, kita suruh sita arak, disita oleh MBSA. Macam mana Ronnie Liu suruh pulangkan barang-barang arak yang disita itu? Apa saya rasa, tuan-tuan? Apa saya rasa sebagai exco agama? Apa saya rasa tentang judi? Saya nak buat, saya nak ketepikan judi, terutama tempat-tempat judi yang tak lesen. No, sudah judi. Saya sebagai exco agama, apa dia kata? Chinese cannot live without gambling. Chinese just simply cannot live. Dr. Hassan, please, Chinese cannot live. Saya tanya pemimpin Cina, tanya orang Cina, mana boleh dia kata itu bukan Cina punya. Itu gaduh-gaduh punya pasal gambling. Itu rumah bunuh bini, timbak bini pasal gambling. Itu balik daripada Genting Highland, terjun itu bangunan, itu pasal gambling. Macam mana? Bukan tadi DAP tak setuju dengan saya buat, PKR tak setuju. Tapi yang hairan bin ajaib, PAS pun tak setuju, termasuk ahli parlimen tuan-tuan di Shah Alam ni. Oh, Khalid Babi tu. Sababilah kuda lah, kuda. Tuan-tuan nak membuat ni. Yang saya, tuan-tuan, that broke the camel's back. Apa dia? DUMC, Damansara Utama Methodist Church. Bayang, tuan-tuan, saya kata Jais, saya bersama dengan anda 100% kita kena buat. 50 orang, Ramadan dah dekat ni, lagi 2 bulan Ramadan, tak sampai 2 bulan lagi Ramadan. 20 Julai ni nanti mula Ramadan. 50 orang Islam, orang Melayu dipanggil berbuka puasa di dalam gereja di Damansara Utama, daripada 6.30 petang sampai pukul 11 malam. Datanglah 50 orang. Mengikut laporan yang disampaikan kepada kita, bila statement diambil oleh Jais, buka sekitar pukul 9.30 malam. Entah apa dia berbuka, tak tahu. Tempat sembahyang tak tahu. Kiblat tak tahu di mana. Tempat ambil wuduk tak ada. 50 orang ni. Cerita daripada awal hingga akhir, cerita Kristian, lagu Kristian. 2 orang naik pentas cerita testimoni, aku orang Melayu masuk Kristian, aku orang Melayu masuk Islam, orang Islam masuk Kristian. Seronoknya dalam Kristian, gahnya sebagai orang Kristian, mewahnya sebagai orang Kristian, bantuan orang kepada saya tidak ada limitnya sebagai orang Kristian. Saya jalinan hubungan antarabangsa sampai Eropah kerana saya Kristian. Macam mana tu? Yang herannya, besok pagi ni saya ni exco agama. Ditauliahkan oleh Sultan exco agama. Besok pagi-pagi tanpa saya sedari, Menteri Besar memohon maaf kepada gereja. Bayar, tuan-tuan. Pasal apa nak mohon maaf? What wrong has Jais done? What wrong has Ma'is done? Pasal apa angkat telefon minta maaf kepada gereja? Dan I was never consulted. Saya exco agama. It was my animal portfolio. MP pun tak bertanggung jawab tentang itu. Saya. Bayangkan, tuan, DAP cukup marah dengan saya, PKR cukup marah. Siapa lagi yang marah? Ahli Parlimen Shah Alam cukup marah dengan saya.
Batuk pun dari parlimen tu. Ada. Tadi dia tayang video tu tuan. Kat parlimen tu. Saudara yang saya muliakan sekalian. Sebab itu saya hilang keahlian kepada parti yang saya sayang. Hilang. Pecat sampai sekarang ni. Kalau tuan-tuan section 7, section 8 ditanyakan kepada saya, asalan kamu dipecat, apa pertuduhan? Lillahi ta'ala sampai sekarang I don't know. If you ask me what was the pertuduhan atas saya tak tahu. It was never made known to me. Never in written form, never in oral form, never in verbal form. Tak ada pertuduhan. Janganlah tak ada pertuduhan. Dalam satu meeting itu, dalam satu meeting saja pecat. Dengan saya tidak diberi ruang walau 1 minit untuk membela diri. Can you imagine how cruel it was? Cruel. It was a cruelty, injustice. Macam mana saya tidak diberi ruang untuk membela diri? Pasal tak ada pertuduhan, agaknya macam mana saya nak bela diri? Pasal apa? Apa tuduhan terhadap saya? Saya pun tak tahu apa pertuduhan terhadap saya. 3 hari sebelum tu, 4 hari sebelum tu, saya dipanggil ke Kota Baru. Nek Aziz was there, Ustaz Hadi was there, Datuk Harun Din was there, Ustaz Nasruddin Maisa was there, I was there. 5 orang kita kat sana. Terus Nek Aziz kata, kita syukur pada Allah, saya kenduri sekarang ni kata. Ni jamu kita, kenduri. Meraihkan semuanya sudah selesai. Soal Hasan Ali sudah selesai, saya kenduri besar ni. Saya nak minta PAS Pusat mengadakan kenduri besar, semua orang menderma untuk mengadakan kenduri besar, menyambut kemenangan kita ini. Selesai. Tiba-tiba 2 hari itu saya pun buat satu press conference kerana PKR minta pemuda-pemuda termasuk budak-budak universiti berkumpul di mahkamah di Jalan Duta di sana, di Kuala Lumpur di sana, untuk mendengar keputusan hakim mengenai kes dia dengan Saiful Bahri. Saya menentang. Pasal apa saya kata? Pasal apa? Ini kes pribadi antara dia dengan Saiful Bahri. Cukup dia dengan isteri dia dan Saiful Bahri, dengan bapak dia, mak dia datang, cukup. Kenapa nak libatkan anak-anak kita? Kenapa nak libatkan pelajar universiti? Saya suruh ofis saya telefon universiti, ada 7 universiti di Kuala Lumpur, semuanya dalam minggu peperiksaan. Hari itu hari Isnin. Macam mana budak-budaknya periksa nak meninggalkan peperiksaannya supaya pergi ke mahkamah? Saya kata jangan pergi. Saya sebut jangan pergi. Nombor 2, pasal apa jangan pergi? Kamu nak periksa. Nombor 2, ini soal pribadi. You have got nothing to do with it. This is personal matter. Oh, besoknya tuan-tuan, Azmin buat satu kenyataan. Dia kata dia minta menggesa PAS Pusat mengambil tindakan drastik terhadap Hasan Ali. 2 hari berikutnya PAS mesyuarat pecat saya. Apa tuan-tuan? Cuba fikir, itu kesalahan saya. Ada yang saya tak tahu apa kesalahan saya. Mungkin saya tak ikut kehendak presiden. Tapi bukan saya presiden, kehendak presiden saya mesti ikut. Tapi saya tak mau ikut kehendak parasit yang sama dengan DAP, parasit yang sama dengan PKR, parasit yang menyokong Anwar Ibrahim, parasit yang boleh bersekongkol dengan Kapal Singh, dengan Lim Kit Siang, Lim Goreng. Saya tak boleh. Saya bukan menentang presiden, bukan menentang Mursyidul Am. Pernah tuan-tuan dengar kenyataan saya dalam akhbar ataupun dalam TV di mana-mana, saya tentang presiden, saya tentang Mursyidul Am? Tak ada. Hingga Mursyidul Am kata, tuan-tuan, saya perkataan dia kata Dr. Hasan tu tak senonoh keluar daripada mulut Mursyidul Am. Satu lagi dia kata Dr. Hasan tu bagi saya tak pernah wujud dalam dunia ini. Dia marahkan saya. Bayang tuan-tuan, tak pernah wujud. Allah jadikan saya, campakkan ke bumi ini. Mursyidul Am kata Hasan Ali tak wujud. Marah betul dengan saya. Tapi saya tak balas apa pun. Pasal dia Mursyidul Am, saya hormati dia. Dia lebih tua daripada saya. Dia ulama. Inilah dia tuan-tuan dan puan. Okey. Sebab itu saya mengakhirkannya tuan-tuan dan puan. Saya harap ni jati ni. Jati ni tuan-tuan saya nampak dengan sokongan tuan-tuan kat sini. Inilah satu-satunya landasan yang kita ambil tuan-tuan dan puan. Inilah satu-satunya.
Bila dah cukup 100,000 ahli jati, tuan-tuan, saya sebagai Presiden Jati Malaysia, dah cukup 100,000 ahli jati, saya akan berjumpa dengan Perdana Menteri, bawa satu memorandum mewakili 100,000 ahli jati. Apa saya bagi tahu Perdana Menteri? InsyaAllah saya kata, Datuk Seri, saya bawa 10 perkara memorandum ini, tapi untuk pertemuan ini saya nak bincang 2 perkara saja. Yang 8 kita bincang di okasi yang lain, disebabkan Perdana Menteri begitu sibuk. Apa yang pertama? Yang pertama, saya hendak Datuk Seri atas permintaan 100,000 orang ni, supaya mata pelajaran agama Islam dijadikan mata pelajaran wajib untuk peperiksaan UPSR, PMR dan SPM. Tuan-tuan setuju tak setuju? Tolonglah tuan-tuan. Yang kedua, saya bagi tahu Datuk Seri, ratus juta dah hektar tanah simpanan Melayu sejak dulu sampai sekarang, sejak merdeka, sebelum merdeka sampai sekarang, telah diambil untuk berbagai-bagai tujuan pembangunan. Tetapi tanah-tanah simpanan Melayu yang menjadi khazanah orang Melayu tidak diganti dengan selayaknya. Kami mewakili 100,000 orang minta sampai the last acreage tanah-tanah simpanan Melayu yang diambil untuk pembangunan itu dikembalikan semula, dijadikan, digazetkan sebagai tanah simpan Melayu. Saudara, tuan-tuan setuju tak setuju? Lagi. Untuk itu tuan-tuan, 2 je dulu. Amboi. Itu nak balik cepat tengok Itali lah tu. Jadi, kami mana tu amboi. Hebat itu Datuk ni. Saya memang tahu ni. Ini orang penuh rokok ni memang hebat. Jadi tuan-tuan dan puan, ya, saya harap mari kita jadi ahli jati. RM10 saja semua hidup tuan-tuan dia. Saya tidak akan cukup 100,000 orang. Baru dia ada dia punya kesan kepada pembentukan masyarakat. Ya. Macam mana? Sekarang dalam 5,000. Baru 2 bulan setengah. Kita baru 2 bulan setengah. Tapi kita akan nanti ada ahli bersekutu. Misalnya katakanlah Persatuan Bugis Malaysia yang ada dekat 275,000 ahli, dia boleh masuk secara ahli bersekutu. Itu pun dikira sebagai ahli jati. Kita sedang usahakan itu nanti insyaAllah. Saya kata sebelum akhir tahun ni, dalam beberapa bulan ni cukup 100,000, lebih 100,000 insyaAllah. Jadi kalau misalnya tambah, tapi yang nak mencukupkan 100,000 daripada section 8 ni lah. Jadi saya agak tuan-tuan. Okey, nombor 2 tuan-tuan. Dalam pergerakan kita ni, kita telah usulkan supaya teman-teman ada beberapa item-item merchandise. Misalnya tuan-tuan dan puan, t-shirt saya. T-shirt jati, ada 3 jenis t-shirt. Satu lagi t-shirt IMR dalam bentuk kufi. Satu lagi t-shirt namanya Third Force. IMR ni Third Force kita bagi, kuasa ketiga, dalam bentuk tulisan Jawi kufi, cantik tuan-tuan ya. Tuan-tuan boleh tengok di sana, boleh dapatkan untuk tuan-tuan pakai. Dan satu lagi button badge untuk anak-anak kita. Juga stiker kereta ada, stiker motosikal ada. Lepas tu payung ada, payung golf tuan-tuan, 26 inci. 26 inci boleh 3 orang berpayung tuan-tuan. 3 orang berpayung. Tu insyaAllah. Suami, isteri dan cucu. Tu boleh. Payung. Jadi 3 orang boleh, besar payungnya. Kemudian tu tuan-tuan yang perempuan boleh ambil bag macam Longchamp ya, Longchamp dia kata ya. Tu yang tuan cantik lah. Semua dia ada dia punya tenonan ni tuan-tuan, dia ada sulamnya, jati sulam namanya tu. Tuan-tuan boleh dapat di sana. Begitu juga yang lain-lain item selagi tuan-tuan boleh dapat. Dan tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, tuan-tuan boleh layari website Jati ya, jatimalaysia.org, jatimalaysia.org. Ada teman-teman yang nak melayari saya punya Facebook ya. Facebook saya Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali, panjang, Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Itu tuan-tuan tengok saya punya fan page. Tuan-tuan dapat yang terkini lah mengenai gerak kerja saya dalam kita bersama-sama dengan umat untuk memajukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan ya, di belakang sana Jati tuan-tuan dapatkan, dan begitu juga mana kita punya. Saya nak minta tuan-tuan dan puan yang memberikan sumbangan. Di mana kita punya apa? Kita punya Pak Kadir tak ada. Kita punya apa tak ada. Kita punya tong tak ada. Siapa nak berikan sumbangan tuan-tuan untuk kita bergerak.
Tuan-tuan, kita menginginkan kita tuan-tuan bergerak, beberapa orang tuan-tuan bergerak keliling seluruh negara untuk kita dapat bersama-sama dengan idea jati ini kita nak tanamkan. Satu masa nanti target kita masuk tahun yang kedua, kita nanti ada web TV tuan-tuan, web TV, web radio. Kita ada radio nanti, kita ada TV Jati, kita ada radio Jati, radio IMR, TV IMR. Jadi kita harap tuan-tuan dapat sokongan daripada teman-teman untuk memberikan sokongan, sumbangan kepada kita untuk pergerakan ini, insyaAllah. Jadi cukup setakat itu tuan-tuan. Terima kasih kepada tuan-tuan daripada berbagai-bagai section daripada Shah Alam yang hadir pada malam ini. Terima kasih kepada semua. Saya dengan rendah diri mengucapkan selamat kepada tuan-tuan. Selamat kita mengalami, menghayati kehidupan kita. Tuan-tuan dianugerahkan rezeki yang baik-baik, suami isteri yang baik-baik, dalam persefahaman hidup bersama anak, isteri dan sebagainya, insya-Allah, untuk menjunjung titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi tuan-tuan puan, insya-Allah untuk pilihan raya umum yang ke-13 yang akan datang, setakat apa yang saya dah ceritakan kepada saudara, tolak langsung tuan-tuan, tolak langsung Pakatan Rakyat, tolak. Tuan-tuan hanya memilih calon-calon yang boleh diletakkan di bahu mereka, ia Islam, Melayu dan Raja. Kemungkinan tuan-tuan puan Jati pun kita telah mengizinkan beberapa orang daripada pimpinan Jati untuk terjun ke dunia politik. Mungkin orang-orang ini pun tuan-tuan boleh diharapkan daripada mereka yang intellectuals, mereka yang professional, tuan-tuan puan, insya-Allah boleh membawa idea IMR ini untuk kehidupan kita pada masa yang akan datang, insya-Allah. Cukup setakat itu. Saya serahkan balik kepada Datuk Azami, pengerusi majlis. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Doakan kita tuan-tuan, doakan kita selamat, doakan kita sejahtera, doakan kita diberikan kesihatan yang terbaik untuk terus kita menjelajah seluruh Malaysia, cerita benda yang sama mengenai Islam, Melayu dan Raja. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.